dalam pukul 9 tu kami ada taklimat. So mungkin kelas kita ni saya akan buat dalam 9-10 minit, 9:15 saya akan stop. So kita mula awal. So hari ni saya akan continue dengan selection structure. Okay, kita lihat dulu beberapa construct structure yang ada dalam C++. Dalam C++ ni dia ada 3 bentuk control structure iaitu sequence structure, selection structure dan juga repetition structure. Sequence structure ni macam yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kalau dalam satu program tu ada 10 lines of codings, semua itu akan dilaksanakan satu lepas satu, semuanya akan dilaksanakan. Tapi dalam selection structure, kita akan buat pilihan dan cuma laksanakan satu sahaja. Kita ada banyak pilihan, boleh ada banyak pilihan dan kita memilih satu sahaja. Manakala dalam repetition structure pula, kita boleh laksanakan a block of statement berulang-ulang kali. Okay, so yang berkaitan dengan repetition structure kita akan lihat dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Manakala selection structure kita akan lihat dalam kuliah hari ini. Okay, the selection structure allows instruction to be executed non-sequentially. The C++ selection structure are used to execute one of the possible alternatives based on the outcome of a conditional or Boolean expression. Okay, dalam selection structure, kita boleh laksanakan arahan tu secara tidak berjujukkan. Tidak berjujukkan maksudnya di sini semua arahannya tidak semestinya dilaksanakan. Kita boleh pilih dan laksanakan yang memenuhi syarat sahaja. Okay, syarat tu kita panggil, kita bina syarat dan syarat tu kita panggil dia sebagai Boolean expression. Okay, sekarang ni saya nak ajar dulu macam mana kita nak bina Boolean expression. Okay, Boolean expression is any expression that has a Boolean value. Boolean expression ni maksudnya lepas kita buat operasi Boolean tu, hasilnya adalah Boolean value. Bila kita sebut Boolean value, maksudnya dia akan menghasilkan true atau false. Okay, a Boolean expression represents a condition that is either true or false. It is formed using operators such as arithmetic operator, relational operator dan juga logical operator. Okay, untuk kita nak bina Boolean expression, kita boleh menggunakan arithmetic operator, tambah, tolak, darab, bahagi, modulus, dan kita boleh gunakan relational operator seperti less than, greater than, equal to, not equal to, less than or equal to, greater than or equal to, dan juga kita boleh gunakan logical operator seperti or, and dan juga not. Okay, kita lihat beberapa contoh untuk kamu dapat gambaran apa yang dimaksudkan dengan Boolean expression. Okay, ini cuba lihat. Ini Boolean expression ni kita cuma gunakan relational operator sahaja. Okay, yang pertama ni kita gunakan relational operator sahaja. Kamu lihat sini ini relational operator. So di sini kita menggunakan relational operator greater than, yang ni less than or equal to. Okay, kita gunakan relational operator. Okay, yang ni kalau kita laksanakan 12 greater than 5.
12 greater than 5 hasilnya adalah true. 12 lebih daripada 5, betul kan? So, nilainya adalah boolean iaitu true. Yang ni pula 7 less than 5. 7 less than 5 ni adalah false. 7 kurang atau sama dengan 5. Itu adalah salah kan? So, hasilnya adalah false. So, ini pun adalah boolean value, false. Sebab tu tadi kita kata bila kita create boolean expression, so hasilnya boleh jadi true atau false sahaja. Okay, kita lihat contoh yang kedua. If the input X is 10, then what is the value of the boolean expression? Okay, cuba kamu lihat contoh ni. Okay, cuba lihat contoh ni. Boleh kamu bagi jawapan tak? Kalau yang ni, apa jawapan dia? Kalau X ni 10, katakan X ni 10 nilainya. So what is the answer? Tulis kat sini. Yang ni saya labelkan sebagai, letak dekat bahagian chat. Saya nak tengok jawapannya. 2, ini 3. So what is the answer? Okay, untuk true kamu tak payah nak tulis true pun tak apa, just guna T. Untuk false kamu guna F pun tak apa. Okay, cuba letak jawapan dekat bahagian chat. Okay, untuk true guna T, untuk false guna F. Nah? Okay, cuba jawab. Eka, cuba guna T dengan F. Okay, ada jawapan lagi? Ada yang nak jawab? Jawab sekarang sebab kejap lagi saya nak bagi jawapan. Okay, saya bagi jawapan Okay. Okay, saya bagi jawapan. Okay, yang pertama jawapannya adalah true. Ini true. Saya guna T saja true. Yang kedua, X not equal. Ini maksudnya not equal. Not equal. Ini pun true. Sebab 10 tidak sama dengan 8. Betul tak? 10 tidak sama dengan 8. 10 not equal 8. It's true. Okay, itu pun true. Yang ni, X is equal 8. Ini false. Okay, so tadi saya tengok untuk 1 dan 3 semua betul. Cuma untuk soalan nombor 2 ni soalan nombor ni X, X ni 10. 10 not equal 8. So ianya betul.
Ini jawapannya. Okey, faham kan? Okey, ada apa-apa soalan? Boleh ikut tak? Boleh faham tak? Jawab Boleh. dekat. Boleh. Okey, good. Sekarang ni kita tengok perbezaan antara tanda ni. Tanda yang saya tunjuk ni. Yang ni nama dia is equal. Ini nama dia is equal. Ini namanya assignment operator. Ini namanya is equal. Tengok kat sini ya. Ini namanya yang ni. Okay, ini equal to. Ini equal to. Ini namanya equal to, ini namanya assignment operator. So apa perbezaan antara dua operator ni? Dua operator ni sama tak? Dua-dua simbol ni sama tak? Berbeza. Dua-dua ni berbeza. Itu yang saya nak tunjukkan sebab student selalu buat silap di sini. Okay, cuba lihat contoh ni ya. Contoh ni. So X is equal 10. Bila kita sebut S is equal 10, so maksudnya kita bandingkan nilai di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan dengan menggunakan operator ni. Ini maksudnya ini adalah equal to. Maksudnya kita nak bandingkan adakah nilai di sebelah kanan dengan nilai di sebelah kiri ni sama. Kita bandingkan. Kalau dua-duanya sama, hasilnya adalah Boolean value. Dia adalah Boolean value. Okay, kalau kamu gunakan relational operator, hasilnya adalah Boolean value. Kalau kamu gunakan logical operator pun, hasilnya adalah Boolean value. So, kalau dua-dua nilai ni sama, maka hasilnya adalah true. Okay, sini X nilainya 10. So, 10 equal to 10 is true. So, ini untuk yang pertama. Okay, yang kedua pula, tengok yang ni ya, yang kedua. Yang kedua, dia bukan suruh bandingkan. Okay, dia bukan suruh bandingkan. Dia kata ambil nilai 10 ni, simpan dalam X. Okay, ambil nilai 10 ni, simpan dalam X. Variable X. So, dia akan simpan dalam memory location macam ni. So, sekarang ni X nilainya akan jadi 10. Okay, dia akan umpukkan nilai 10 kepada X. Assign value 10 to X. So, itu perbezaan dia. So, jangan confuse antara equal to dengan assignment operator. Okay, jelas tak? Jelas, Doktor. Boleh faham? Jelas, boleh. Boleh ya? Okay, kita continue. Good. Okay, sekarang ni kita nak lihat beberapa Boolean expression. So, kita lihat yang menggunakan relational operator dan juga logical operator. Okay, kita lihat yang menggunakan relational operator dan juga logical operator. Di sini saya dah letak sini. Ini adalah logical operator. Yang ni greater than dengan less or equal to ni adalah relational operator. So, ini semua adalah Boolean expression. Ini contoh, contoh satu Boolean expression. Kenapa kita panggil dia sebagai Boolean expression? Sebab hasilnya adalah true atau false. Okay, sekarang ni kita lihat
jadual ni, kalau yang kita menggunakan Boolean expression macam ni, kita ada ini satu expression ini satu expression. Lepas tu kita ada satu lagi expression. Ini satu expression, Boolean expression. Di sini kita nak gabungkan, ini satu Boolean expression, ini satu lagi Boolean expression. Okay, so kita boleh gabungkan dua atau lebih Boolean expression dengan menggunakan logical operator. Di sini kita menggunakan AND logical operator untuk menggabungkan dua Boolean expression. Dua expression ni. Okay, ini satu expression. Ini satu lagi expression. So dua-dua expression ni kita gabung guna logical operator AND. Okay, kita lihat table ni. Kalau hasilnya, katalah expression 1, hasilnya true, expression 2 pun hasilnya true, maka ia akan menghasilkan nilai true dengan menggunakan AND ni. AND ni kalau dua-dua expression true, maka hasilnya pun true. Okay, kalau expression 1 true, expression 2 false, maka hasilnya adalah false. Okay. Kalau expression 1 false, expression 2 ni true, maka hasilnya false juga. Okay. Kalau dua-dua expression ni false, macam ni, false, dua-duanya false, maka hasilnya adalah false. So kesimpulannya kita boleh buat macam ni. Kalau dua-dua expression true, kalau kita gunakan AND logical operator macam ni, kalau kita gunakan AND logical operator, okay, yang ni untuk AND logical operator ya. Okay, ini untuk AND. AND logical operator ni, kalau kita gunakan AND logical operator, kalau dua-dua expression true, maka hasilnya true. Selain daripada itu, dia akan jadi false. Kalau dua-dua true, baru hasilnya true. Kalau selain daripada itu, dia akan jadi false. Okay, itu secara keseluruhan kesimpulan yang kita boleh buat. So kita sekarang lihat contoh dia. Okay. Katalah marks nilainya 67. Bila marks nilainya adalah 67, ni marks 67. So marks ni kita akan gantikan dengan nilai 67. Nampak tak? 67. Okay, so ini expression yang pertama. So kita lihat 67 greater than 0 is true. So hasilnya kita dapat true. Lepas tu kita selesaikan yang berikutnya iaitu 67 less or equal to 40. So ini adalah false. So bila true false, dia akan jadi false. Sebab bila kita gunakan AND logical operator ni, dua-dua kena true, baru hasilnya true. Kalau selain daripada tu, dia akan jadi false. Okay, kita lihat contoh satu lagi. Marks ni nilainya adalah 39. So kita kena gantikan marks ni dengan 39. So yang ni dapat macam ni. 39 greater than 0, true. Okay, kita dapat true. Lepas tu 39 less or equal to 40 juga hasilnya true. So true and true nilainya adalah true.
Okay. So, and logical operator, ingat, kalau dua-dua expression true, hasilnya adalah true. Selain daripada itu, hasilnya akan jadi false. Okay. So far boleh faham? So far boleh ikut tak? Boleh faham tak? Boleh, Doktor. Boleh. Okay, kita continue. Okay, sekarang ni kita lihat logical operator OR. Okay, by using logical operator and relational operator, logical operator dia yang ni, ini kita panggil dia OR atau. Relational operator dia adalah greater than dengan less or equal to. Okay, ini adalah Boolean expression. So dalam Boolean expression ni ada dua expression lagi, Boolean expression lagi, iaitu marks greater than 0 ni satu Boolean expression, marks less or equal to 40 ni satu Boolean expression. Dua-dua ni kita gabungkan dengan menggunakan OR logical operator. Okay, sekarang ni kita lihat dia punya table dia ni. Bila kita gunakan OR, okay, ini kita gunakan OR. Ini dia punya cara penulisan untuk OR. Okay, kita gunakan OR. So, kalau expression 1 true, expression 2 pun true, so hasilnya adalah true. Kalau expression 1 true, expression 2 false, hasilnya pun true. Kalau expression 1 false, expression 2 true, maka hasilnya pun adalah true. Kalau expression 1 false, expression 2 false, then hasilnya adalah false. So kesimpulannya, kita boleh buat kesimpulan bahawa kalau dua-dua expression false, maka hasilnya false. Selain daripada itu, ia adalah true. Okay. Kalau dua-dua false, baru dia akan jadi false. Kalau selain daripada itu, dia akan jadi true. Itu untuk O. Okay, sekarang kita lihat contoh. Okay, tengok contoh ni ya. Kita menggunakan nilai 39 dan 67. Okay, untuk 39, so kita gantikan marks ni dengan nilai dia 39. So kita akan dapat 39 greater than 0 will be true. Okay. Lepas tu 39 less or equal to 40 also will be true. Okay, lepas tu kita gunakan logical operator OR untuk gabungkan dua-dua nilai ni. Then true or true will be true. Okay, kita lihat yang ni pula. Okay, marks nilainya adalah 67. So kita gantikan marks ni dengan 67. So 67 greater than 0 will be true. 67 less or equal to 40 will be false. Okay, akan jadi false. Kita gabungkan dengan menggunakan logical operator OR. Okay, true, false. Bila kita guna OR, kita tahu. Kalau dua-dua false, baru dia jadi false. Selain daripada itu, dia akan jadi true. So, di sini, true, false will be true. So, kita dapat hasilnya true. Okay, sekarang ni kita lihat satu lagi operator iaitu not.
Okay. Dalam contoh ni kita menggunakan logical operator not dan juga relational operator. Okay, kita menggunakan logical operator not yang ni dan juga relational operator greater than. Okay, katalah di sini ada satu expression macam ni, marks greater than 0, lepas tu kat luar ni ada not. So macam mana dia akan dilaksanakan? Katalah sekarang ni marks nilainya 67. So kita gantikan marks tu dengan 67. So 67 greater than 0. Kita kena evaluate yang relational operator dulu. So 67 greater than 0. So it will be true. Okay, nilainya adalah true. Lepas tu kita apply pula not. Not true. Not true akan jadi false. So, jawapannya adalah false. So, ini adalah tabelnya. So, kalau expression tu nilainya adalah true. So, bila kamu apply not, dia akan jadi false. Begitu juga kalau expression tu nilainya adalah false. Bila kita apply not, dia akan jadi true. Okay, setakat ni boleh faham tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh ya? Okay, Boleh. kita continue. Okay, kita juga boleh menggunakan arithmetic operator, relational operator dan juga logical operator untuk membina boolean expression. Macam contoh ni ya. Kita boleh gunakan, maksudnya kita buat some calculation, lepas tu kita compare dengan relational operator macam ni, hasilnya akan jadi boolean. Semua ini hasilnya akan jadi boolean sebab di sini kita ada gunakan relational operator. Nampak tak? Ini kita guna relational operator dengan ini logical operator. So kalau kita gabungkan, ada operasi aritmetik, lepas tu kita gabungkan dia dengan relational operator ataupun dengan logical operator, hasilnya akan jadi boolean. Okay, dalam contoh ni, kalau saya bagi kamu masa 2 minit, suruh kamu cari jawapan, lepas tu tulis dekat bahagian chat, boleh tak? Cuba buat, I give you 2 minutes untuk jawab semua ni. Nanti saya bagi jawapan. Okay, saya bagi you 2 minutes, kamu semua 2 minit untuk buat ni.
Okay, ada siapa-siapa nak jawab? Letak jawapan dekat bahagian chat. Letak nombor 1, 2, 3, 4. Lepas tu letak apa ni hasilnya. T atau F. Okay, good jawapan ni betul. False, yang pertama adalah false. Jawapan yang kedua adalah false. Jawapan yang ketiga true. Jawapan yang keempat adalah true. False, false, true, true. Okay, ada mana-mana soalan yang kamu tak faham? Ada antara kamu yang tak faham nak tanya? Antara 1, 2, 3, 4, yang mana? Ada mana-mana nak tanya? Okay, di dalam slide nombor 13 ada disediakan macam mana kita dapat jawapan untuk yang ni yang soalan nombor 3. Macam mana dapat jawapan disediakan di sini. Okay, untuk nak dapatkan jawapan untuk slide nombor yang soalan nombor 2 pun kamu kena guna cara yang sama juga untuk dapatkan jawapan. Okay, kita continue. So sekarang ni kita dah lihat secara umum macam mana kita nak bina expression ataupun boolean expression dan kita panggil dia sebagai boolean expression sebab nilainya adalah true atau false. Okay, sekarang ni kita lihat sekarang ni kita nak mula lihat berkaitan dengan selection statement. So kita mula dengan if statement dulu. Sebab di bawah if tu dia ada if else dan if else if. Secara umumnya dia ada 3 bentuk macam ni ya. Okay, sekarang ni kita lihat if statement. Apa yang dimaksudkan dengan if statement? Ini adalah sintaknya. Okay, ini adalah sintak bagi if statement. If, lepas tu dia ada expression, boolean expression. Okay, kalau expression ni true, maka statement di bawah if ni akan dilaksanakan. Kalau ini true, maka statement ini akan dilaksanakan. Kalau ini false, expression false, maka tak akan dilaksanakan apa-apa. Terus keluar daripada if statement. Ini untuk if statement. If statement ni kita uji satu syarat sahaja. Kalau ianya true, laksanakan statement under if tu. Kalau ianya false, tak payah buat apa-apa. Itu maksud dia. Where expression is boolean, the statement will be executed if the expression value is true. Okay, ini adalah flowchart. Okay, ini adalah flowchart bagi if statement. Kamu boleh lihat di sini kita ada expression, syarat. Okay, bahasa Melayu kita panggil juga sebagai syarat, expression. Syarat ni diuji, expression ni diuji. Kalau true, maka statement di bawah if tu akan dilaksanakan, di bawah syarat tu akan dilaksanakan. Kalau expression ni false, okay, kalau false maka terus keluar, tak buat apa-apa. Okay, sekarang kita lihat contoh if statement. Okay, the if statement in pseudocode, we might express a selection as, mungkin masa kita tulis pseudocode, kita tulis macam ni.
If student grade greater or equal to 60, print pass. Kalau student tu markah dia lebih atau sama dengan 60, so kita kata dia student tu pass. Ini bentuk a pseudocode. Okay, untuk kita nak convertkan dia, tukarkan dia ke bentuk C++ coding, kita kena ikut sintek yang tadi kamu dah lihat. Okay. Dia ada if expression, lepas tu ada statement under dia end with semicolon. Okey, sekarang ni contoh di bawah ni yang diwarnakan dengan merah ni itu adalah coding dalam C++. So bila kita tukar, kita akan tukarkan dia dalam bentuk kita guna if. Okey, boolean expression kita gunakan, kita create satu valid name. Ini grade ni valid name Kalau kamu nak guna marks pun boleh, satu valid name. Okay, ini adalah relational operator greater or equal to, sama macam yang di atas ni. Okay, sama. Lepas tu 60 macam ni ini sama. Lepas tu kita, ini print kan, pseudocode print. So kalau kita tahu dalam C++, kita kena guna cout. So kita guna cout, kita print passed. Okay, ini kita tukarkan ke bentuk if statement. Okay, kita lihat contoh lain. For example, yang ni pula, ini kita nak kata kalau umur kurang dari 3 tahun, maka itu adalah baby. So contoh ni if, okay, if, lepas tu ini adalah expression. Okay, ini adalah expression, boolean expression, age less than 3. Syarat ni nanti kita lah yang kena create sendiri ikut soalan. So if age less than 3, so kita print baby. Okay, kita ikut sintek ni. Okay, note, ambil perhatian ambil perhatian. After if statement, no semicolon. Ini lepas if statement ni, kita tak boleh letak semicolon. Semicolon, tak boleh. Tak boleh letak semicolon. Okay. Kita kena letak semicolon lepas statement ni. Lepas statement ni baru kita letak semicolon. Sebab semua ni kita anggap satu. Semua ni kita anggap satu. Macam satu line of coding. So lepas dah tulis dalam bentuk macam ni, baru kita letak semicolon. Okay, kita lihat contoh coding. Example of if statement. Okay, kita lihat yang ni coding dalam ni. Okay, ini adalah if statement. Ini if statement. So di sini kita nak uji x greater than y. Okay, jika x greater than y, then kita print x is greater than y. Kalaulah x ni less than y, kalau x ni less than y, maka dia takkan buat apa-apa. Kalau x ni greater than y only, dia akan print. Okay, sekarang ni kita nak trace output. Kamu fahamkan, nanti saya akan bagi berikutnya, suruh kamu pula trace output. Okay, sekarang ni di sini, kita define dua variable iaitu x dan y, dan kita beri initialization value x 10 dan y adalah sifar. Lepas tu kita print. Okay, lepas tu kita print x is 10. Okay, kita print x is 10
and y is 0. Okay, x is, x ni ambil nilai variable x 10 dan y is, lepas tu y ni ambil variable y, nilai dia adalah sifar. Okay, lepas dah print ni macam ni, x is 10 and y is 0, lepas tu ada end line, so maksudnya cursor akan ke baris baru. Cursor akan berada di baris baru. Lepas tu baru kita uji syarat bagi if statement. So kita uji syarat. X greater than Y. So kita tengok nilainya ya. X ni nilainya berapa? X ni nilainya adalah 10 greater than Y. Y nilainya adalah 0. So 10 greater than 0 is true. So hasilnya adalah true. So bila ianya true, maka statement bawah if tersebut okay, akan dilaksanakan. Bawah syarat tersebut ni akan dilaksanakan. So dia akan print, okay, because dia jadi true, maka akan di print x is greater than y. Macam ni, x is greater than y. Sebab tu kamu dapat jawapan seperti ni. Lepas tu dah selesai dah. Okay. Okay, sekarang ni saya nak kamu trace output. Apa output dia ni? Cuba tulis dekat bahagian chat output kamu. Saya akan bagi kamu 1 minit untuk buat benda ni. Tulis output dia. Okay, what is the answer? Cuba gantikan nilai tu dalam syarat tu. Dalam expression tu. X is 5. Ya, x is 5. Y is 10. So syarat dia true ke false? Syarat dia false. False. Good. So dia akan laksanakan ke tak akan laksanakan? Tak, doktor. Yes, good. Dia takkan laksanakan. So jawapan dia nanti, dia cuma akan print x is 5, y is 10. Itu saja. Dia takkan laksanakan, dia maksudnya yang ni, dia akan print yang ni dia akan print. Okay, lepas tu dia akan semak syarat ni. Bila semak syarat ni, dia akan jadi false. 5 greater than 10, so dia akan jadi false. Bila ianya jadi false, so dia takkan laksanakan benda ni. So jawapan kamu cuma x is 5, y is 10. Itu sahaja jawapan yang kamu akan dapat. So the answer will be x is 5, y is 10. Macam kawan-kawan beritahu tu betul. Good. Najib.
Okey, cuba buat yang ni pula. Okay, saya bagi kamu seminit, cuba buat yang ni pula. Doktor, saya nak try doktor. Okay, Najib, what is the answer? X is 5, Yeah, Y is 5. okay. Statement dia false, doktor. Oh, yes, good. Jawapannya false. So, jawapannya dia takkan laksanakan statement under if tu takkan dilaksanakan. So, jawapannya dia cuma akan print X is 5 dengan Y is 5 saja. So, jawapannya cuma akan jawapannya yang ni saja ya. So, ini saja jawapannya. Sebab syarat ni akan jadi false. 5 greater than 5 will be false. Okay, jawapan Najib tadi betul lah. Doktor, kalau nak true kan, dia kena sama dengan kan? Y sama dengan X sama dengan Y. X sama dengan kalau nak jadikan dia true. Ya, Kalau betul. maksudnya syarat ni nak bagi jadi true ke? Ya. Kalau dua-dua ni, kalau kita guna tanda equal to ni, so dia akan jadi true. Okay? Oh, okey doktor. Terima kasih. Sama. Ataupun kita boleh guna macam ni juga. X greater or equal to Y, ini pun akan jadi true. Satu lagi, less or equal to Y. Ini pun akan jadi true. Okay, Najib? Okey doktor, faham. Okay. Okay, yang lain-lain ada apa-apa soalan? Nak tanya? Any question? Boleh faham tak? Boleh ikut tak yang lain-lain? Jawab dekat bahagian chat, boleh ikut tak? Boleh Okay, good. Okay, kita continue Okay, ini kita sebut expanding the if statement. Sebab yang sebelum ni contoh yang kita lihat, di bawah if statement tu cuma di bawah if statement tu cuma ada satu statement sahaja. Di bawah if tu cuma ada satu statement. Sebenarnya kita boleh letak lebih daripada satu statement dan kita sebut dia sebagai block of statements. Okay, macam ini adalah if statement. Okay, ini semua if statement. So, di bawah if ni, di bawah if ni, kita ada banyak statement, lebih daripada satu. So, yang ni semua kita panggil dia sebagai block of statement. Block of statement ni kita akan gunakan tanda kurungan. Open curly bracket, close curly bracket. Wajib kena letak open and close curly bracket. Okay, ini contoh dia. Okay, dalam contoh ni, dalam contoh ni kita ada dua statement. Ini satu statement, ini satu lagi statement.
disebabkan kita ada dua statement, maka kita mesti guna open and close curly bracket. Open and close curly bracket. Okay, kita lihat macam mana ianya working. Okay. Coding ni dia kata jika A less than B, okay, jika A less than B, then laksanakan block of statement ni. Kalau ianya true baru akan dilaksanakan. Kalau ianya false takkan dilaksanakan apa-apa. Kalau true baru dilaksanakan. Kalau false maka terus akan keluar ke sini. Takkan buat apa-apa dah. Okay. Kalau false tak buat apa-apa. Kalau true baru dilaksanakan block of statement ni. Okay, sekarang kita lihat apa akan berlaku jika A sama dengan 100 dan B sama dengan 20. Kita lihat kalau A ni nilainya adalah 100, B nilainya adalah 20. So less than 20. 100 less than 20. 100 less than 20 true ke false? 100 less than 20 False. false, False. yes. False. Kita akan dapat false. So disebabkan ianya false, maka tak laksanakan apa-apa, terus keluar ke sini. Okay, takkan dilaksanakan apa-apa. Okay, kita lihat yang kedua pula. Yang warna hijau ni. Okay, yang warna hijau, A sama dengan 40 dan B sama dengan 50. So, saya tukar nilai ni $40 less than 50. Saya dapat 40, 50 ni daripada yang bawah ni warna hijau ni. Tengok ni ada sini. True, doktor. Yes, this is true. Yes, good. This is true. So bila ianya true, maka block of statement ni akan dilaksanakan. So sekarang minimum akan A akan nilainya akan diassign kepada min. 40. So min akan jadi 40. Lepas tu akan print A is smaller than B. Akan di print A is smaller than B. Lepas tu dah selesai, keluar kat sini. Okey. Ini cara bagaimana ianya dilaksanakan. So kena tahu kalau lebih daripada satu statement mesti kena guna open and close curly bracket. Bila kita letak syarat, di bawah syarat tu kita nak laksanakan lebih daripada satu statement, so kena letak open and close curly bracket. Kalau satu statement saja kita nak laksanakan di bawah syarat itu, kita letak curly bracket pun boleh, tak letak pun tak apa, kalau satu saja. Okey, ini contoh ni tak ada apa, sama macam tadi, cuma di sini kita nak tulis nilai tu balik. Kita nak bagi, yang tadi kan contoh sebelumnya dia print terus A is smaller than B, dia tak print nilai dia, A tu berapa, B tu berapa. Tapi contoh ni pula kita boleh cetak A tu berapa, B tu berapa. So maksudnya kita boleh cetak macam tadi, 40 is smaller than 50. Macam tu lah yang ni kamu nanti boleh tengok balik. Okay, sekarang ni kita lihat satu coding yang lebih lengkap. Okey, kita lihat contoh ni coding ni. Okey, di sini if statementnya kat sini. Dalam if statement dia syaratnya atau expressionnya adalah average greater than 95.
Dan di sini kita ada lebih daripada satu statement. So ini adalah block of statement. So kita kena guna open and close curly bracket. Okay, so apa yang dimaksudkan daripada coding ni adalah jika average lebih daripada 95, maka kita akan tulis congratulations, that's a high score. Okay, itu yang kita akan print. Kalau average tu less or equal to 95, maka tak buat apa-apa. Okay, sekarang ni kita lihat coding ni secara sepintas lalu. Okay, di sini kita ada 3 variable, iaitu score 1, score 2 dengan score 3, dan semuanya berjenis data type integer. Lepas tu kita ada satu variable ni nama dia average dan data type-nya adalah double. Okay, lepas tu di sini kita nak masukkan input kepada tiga variable tadi, iaitu score 1, score 2 dan score 3. Sebelum tu kita print yang ni enter 3 test score. Enter 3 test score ni kita panggil dia sebagai prompt the user. Prompt the user maksudnya memberi arahan kepada pengguna untuk memasukkan input. Okay, lepas dah masukkan input, tiga input tu, lepas tu seterusnya kita nak calculate and display average. Okay, ini kita calculate dulu. Calculate average. Okay, kita tahu kalau kita nak cari average atau purata, kita akan tambah semua nombor tersebut dan kita akan bahagi dengan bilangan nombor. So, formula yang sama kita guna di sini. Cuma yang kamu boleh lihat kita guna 3.0 di sini kan, 3.0. Sebab kita guna 3.0 adalah sebab score 1, score 2, score 3 ni integer. So kita nak elakkan bahagi dengan integer asal integer. So kita bahagi dengan floating point number 3.0 supaya hasil dia nanti adalah floating point number. Okay, lepas kita dah buat calculation average ni, lepas tu kita print. Print average. Lepas tu baru kita semak syarat tadi tu. Okay, di sini kita semak syarat tadi. Kita uji expression. So average greater than 95. So kalau average tu kita dapat greater than 95, let's say nilainya adalah 97. So kalau average ni 97 greater than 95, so hasilnya true. Kalau ianya true, maka block of statement ni akan dilaksanakan. Dia akan print congratulations, that's high score. Kalau in case average-nya katalah 90. Kalau average dia 90, then 90 greater than 95 will be false. Kalau keadaan seperti itu berlaku, maka dia takkan laksanakan apa-apa, terus keluar macam tu sahaja daripada if statement. Okay. Satu yang ni saya nak kamu tengok perbezaannya, kepentingan open and close curly bracket ni, kepentingan dia. Kenapa tadi saya mention perlu letak open and close curly bracket? Why it's so important? Okay, saya tunjuk Bila kita letak curly bracket dengan tak letak curly bracket, jawapan kamu boleh berbeza. Sebab dalam C++, dia tak kisah kamu indentkan C out tu. Dia tak bother. Dia baca coding tu, dia tengok kurungan. Okay, kalau kamu indentkan dia, dalam C++ dia tak bother. Dia seolah-olah nanti dia akan assume semua tu macam letak satu baris je macam tu. Ada certain programming language, bila kamu indentkan macam tu, dia akan baca ikut indent yang kamu letak tu. Macam COBOL, contoh COBOL. Kata silap Python pun macam tu juga. Tapi ini tak, ini tak. C++ tak.
C++ sangat penting yang kurungan ni. Open and close curly bracket. Okay. Cuba lihat example 1. Dalam example 1, semua ni adalah block out statement. Sebab kamu boleh lihat dia ada open and close curly bracket. So maksudnya di bawah if tu ada dua statement. Okay, satu print congratulations, satu lagi print that's a high score di bawah if. Okay, cuba lihat example 2. Okay, example 2. Okay, untuk example 2, disebabkan kita tak letak open and close curly bracket, so dia compiler cuma akan ambil satu statement di bawah if ni sebagai kepunyaan if. Maksudnya dia akan ambil yang ni sahaja sebagai kepunyaan if. Yang berikutnya tu bukan kepunyaan if. Okay. Yang atas sahaja kepunyaan if. Kalau tak letak kurungan. Yang paling ampere dengan satu, yang paling ampere dengan if statement, yang paling hampir dengan if tu adalah kepunyaan if. Macam tu lah ya. So sekarang ni kita lihat kalau average nilainya 90, so what will happen dalam dua-dua example ni. Okay, katalah sekarang ni average nilainya 90. So kalau kita laksanakan example 1, dia akan uji syarat. Average greater than 95. So maksudnya syaratnya akan jadi 90 greater than 95 macam ni. Okay, so ini akan jadi false. Bila dianya false, maka automatically akan keluar ke sini, tidak akan dilaksanakan apa-apa. Okay, kita lihat yang ni pula. Sama juga syaratnya. 90 greater than 95. Akan menghasilkan false juga. Bila ianya menghasilkan false, dia akan terus keluar juga daripada if statement. Tapi dia akan keluar di sini. Okay. Dia akan keluar kat sini. Okay, dia akan keluar di sini. Terus keluar kat sini. So lepas dia keluar di sini, dia tengok oh ada lagi statement dia perlu laksanakan. Maka dia akan laksanakan yang ni, print that's a high score. Because of that, dia akan menghasilkan output seperti ini. That's a high score. Ini adalah output dia. Okay. Itu output yang akan dihasilkan, that's a high score. Sepatutnya kita tak hasilkan apa-apa output kan, tapi dia akan hasilkan output seperti ini sebab kita dah tulis salah. Okay, so sekarang ni kamu boleh faham kenapa sangat penting untuk letak kurungan. Boleh? Boleh doktor, faham. Okay, good. Doktor, Ya, boleh tengok slide 23. 23 kejap Doktor, boleh kita try masukkan nilai? Yang maksudnya untuk masukkan nilai, maksudnya masukkan setiap nilai ke score 1, score 2, score 3? Betul doktor. Okay, yang ni katalah sekarang ni kita masukkan nilai, let's say saya letak satu nombor senang kita nak kira ya. 90, 96, lepas tu satu lagi nombor, let's say okay, 86. Let's say macam ni 86 let's say. So 90, 96, then 86. Katalah kita masukkan nilai seperti ini. So hasilnya kita akan dapat
Kalau kita cari average dia, so kita akan dapat nilai kita akan dapat nilai di sini kalau kita buat di sini. Let's say, so we get answer lebih kurang 90.667 macam ni kita akan dapat lebih kurang nilai seperti ini. 90.667. So 90.667 yang ni dia akan cetak. Okay, di sini dia akan cetak nilai average ni 90.667, dia akan cetak di sini. Bila di sini pula untuk uji syarat dia, so kita akan uji syarat ni 90.667 greater than 95. So the answer false, yes. Okay, so bila ianya false, maka tak akan dilaksanakan dan dia akan terus ke sini. Takkan laksanakan, takkan buat block of statement di bawah if tu. Okay? Okay, boleh ikut? Boleh doktor. Okay, kita teruskan Okay, sekarang ni kita nak lihat if else if statement. Okay, if else if statement. Okay, saya sekejap 2 minit lagi saya masuk, tengok-tengok dulu, kejap lagi saya masuk ni saya ada Baik doktor.
Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita continue. Okay, boleh kita continue? Boleh doktor. Okay, kita continue. Sekarang ni kita nak continue, kita nak lihat satu lagi bentuk if statement. Yang tadi kita lihat if, satu pilihan sahaja. Yang ni pula ada dua pilihan. Kalau ada dua pilihan, kita boleh gunakan if-else statement. Okay, if-else statement ni maksudnya kita dua pilihan, so kita boleh gunakan cara ni ya. Ada satu lagi iaitu bila kita ada lebih daripada dua pilihan, so kita gunakan if-else, if-else. Itu saya akan ajar minggu depan. So minggu ni kita akan sentuh sampai if-else. Okay, the expression is first evaluated. If the expression is true, statement 1 is executed, otherwise statement 2 is executed. Maksudnya, kita semak syarat, satu syarat saja kita semak. Kalau syarat itu benar, maka kita akan laksanakan statement 1. Maksudnya bila kita semak satu syarat, satu expression, kalau syaratnya betul, maka kita akan laksanakan statement under syarat tersebut. Okay, jika tidak, katalah syarat tu false, maka kita akan laksanakan statement yang kedua. Okay, so ini kena ada dua syarat. Baru sesuai gunakan if-else. Okay, di sini ada flowchartnya. Flowchartnya kamu boleh lihat expression, syarat. Kalau true, laksanakan statement 1. Kalau ianya false, maka laksanakan statement yang kedua. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Okay, ini adalah contoh, saya nak tunjuk perbezaan antara if dengan if-else. Okay, yang atas ni kita gunakan if. Okay, kita akan gunakan if di mana jika CGPA dia less than 2, then gagal. Okay, jika CGPA greater or equal to 2, then lulus. Okay, ini adalah if. Kalau syarat ni betul, dia akan laksanakan. Kalau syarat ni betul, maka dia akan laksanakan statement di bawah syarat tersebut. Kalau syarat ni betul, maka dia akan laksanakan statement di bawah syarat tersebut. Yang bawah ni pula hampir sama dengan di atas tapi tidak sama. Okey, yang ni sama, kamu boleh lihat atas ni sama. Tapi di bawah ni dia tulis jika tidak. Jika tidak. So kita kata jika CGPA less than 2 gagal. Jika tidak lulus. Okey. Sebab dia ada dua syarat, so kita tak nak uji setiap syarat tu setiap kali kita uji. Okay, kita kata kalau bukan A, B. Kalau bukan B, A. Macam tu lah ya. Contohnya di sini. If, kalau dalam coding C++, kalau saya tukarkan yang ni ke bentuk coding C++, so dia akan jadi if, okay, ini syarat dia, CGPA less than 2, then print gagal. Else, jika tidak, print lulus macam tu. Kalau yang atas ni coding dia akan berbentuk lain, tak sama macam yang di bawah. Coding dia akan berbentuk lain, so coding dia akan macam ni. Kalau yang atas, codingnya akan berbentuk seperti ini. Kalau saya gunakan if, coding dia tak sama ya. Kalau saya gunakan if, codingnya akan jadi seperti ini. If
CGPA greater or equal to 2.0 macam ni. Coding dia akan berbentuk seperti ni. Coding tak sama. Okay. So kalau kita ada dua syarat, kita takkan gunakan coding seperti ini. Kita akan terus gunakan coding seperti ini. Selalunya ya. Walaupun dua-duanya boleh menghasilkan jawapan yang sama, tapi kebiasaannya kita akan gunakan cara di bawah ni. Ini saya delete sebab tak cukup tempat. Okay, jika tidak ni kita akan guna else. Jika tidak kita guna else. Sebab kenapa kita akan guna else? Sebab kita tahu kalau CGPA lebih kecil daripada 2.0 ni kalau true, kalau ini satu syarat. Yang satu lagi syarat ni adalah selalu dia akan bertentangan dengan syarat yang pertama tadi. So yang ni CGPA less than 2.0, yang ni pula CGPA greater or equal to 2.0. So tak perlu kita tulis balik syarat tu, kita terus boleh kata letak else. Kita terus kata kalau jika tidak, yang ni lah, jika tidak, jika maksudnya kalau syarat ni penuhi, katalah syarat ni dipenuhi maka gagal. Kalau tak gagal, of course dia akan lulus. Kan? So jika tidak, lulus. Macam itulah ya. So ini codingnya. Codingnya kita letak else. Lepas tu kita print lulus. Okay, ini satu lagi contoh. Okay, ini satu lagi contoh untuk kita nak lihat gender. Gender sama ada lelaki ataupun perempuan. Male or female. Jantina, jantina sama ada male atau female. So di sini kita kata jika choice sama dengan 1, maka ia adalah, jantinanya adalah lelaki. Okay, jika tidak, jantinanya adalah perempuan, female. So bila kita buat dalam bentuk coding, kita boleh buat seperti ini. Okay, if ini saja kita tukar, yang atas ni cuma kita kata nak bagi cantik, itu saja ya. Ini tu tambahan saja. Daripada coding di bawah pseudocode ni, daripada pseudocode ni tukar ke bentuk coding yang ni aja. Okay, sekarang ni kita lihat if choice is equal, okay, if choice equal to 1, okay, choice equal to 1, then gender ni M. Kita assign gender ni M. Kalau kamu nak print male, boleh see out male, boleh je ya, ikut keperluan. Kalau nilai tu kita nak guna kemudian, kita kena simpan dalam variable. Kalau kita sekadar nak print saja, boleh just guna see out. Tapi kalau nilai M tu nanti kamu nak guna, nilai gender ni, kamu perlu simpan. Okay, else gender, katalah kalau pilihan katalah 2, maka gender akan diassign F. Okay, dalam coding ni, kalau kamu pilih 1, maka dia akan assign M kepada gender. Kalau kamu pilih selain daripada 1, dia akan assign F kepada gender. So disebabkan kita tak nak bagi orang pilih nombor yang selain daripada 2, maksudnya
kita tahu kalau female dia boleh masukkan apa saja nilai, tak ada masalah, nak masukkan 5 pun boleh, 6 pun boleh. Kita tak nak macam tu, kita nak bagi hint kat pengguna, so kita dan memudahkan kita, so kita guna, kita letaklah macam ni prompt the user. 1 for male, 2 for female. Kalau male letak 1, kalau female letaklah 2. Okay. Ini satu lagi contoh coding menggunakan if-else statement. Macam ni ya. Yang ni untuk markah. Kita nak semak. Jika markah tu lebih atau sama dengan 50, that means mark greater or equal to 50, then kita print. Congratulations, you pass the exam. Kalau markah tu less than 50, so kita print sorry you failed the exam. Maksudnya kalau nak lulus periksa tu mesti markah lebih greater or equal to 50. Okay, so kita tahu kalau kita letak syarat kat sini pun syaratnya marks less than 50 kan. So kita tak letak syarat tu sebab automatically compiler tahu kalau bukan lebih besar sama dengan 50, mestilah kurang daripada 50. Automatically compiler akan tahu. So tak payah letak syarat ni. Just letak else sahaja. Sebab kita kena tahu dalam komputer lebih banyak syarat kita letak, lebih banyak kerja komputer kena buat. Okay, sekarang ni saya sediakan exercise untuk kamu. Saya dah sediakan jawapan untuk soalan nombor 1 ni. 1 ni saya dah sediakan jawapan. Write a program to receive 2 integers and determine largest and smallest in the group. Okay. Okay, write a program to receive and determine largest. Ini macam mana kita buat problem analysis. Okay. Ini adalah dia punya coding dia. Saya dah buatkan yang satu untuk kamu. Okay, ini saja saya letak supaya kamu tahu syarat ni kita tak perlu. Okay, syarat ni kita tak perlu, just nak bagi kamu gambaran. Mungkin kamu fikir kenapa kita tak perlu letak. So kita tahu kalau ianya bukan lebih besar ni, yang ni lah jawapannya. Okay. Kamu boleh tengok yang saya dah sediakan ni. Lepas tu cuba buat soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3 ni. Dua-dua ni cuba buat. Nanti saya akan bagi kamu jawapan. Nanti saya akan share dalam My Guru jawapannya. So buat dulu. If you have any question, then kamu boleh WhatsApp saya. Buat masa ni ada apa-apa soalan nak tanya? Any question? Okay, kalau No, tak ada. doktor. Ya, dia Najib? Tak ada, doktor. Tak ada ya? Okay. So, cuba buatlah latihan yang saya bagi. So, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, selamat berbuka puasa. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Terima kasih, Madam. Welcome. Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor. Madam.